sebagai ahli parlimen di usia 20-an. Dia menjadi menteri kanan di usia 20-an, 30-an. Usia bukan penghalang, ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat bagaimana perkara yang berlaku pada hari ini. Pimpinan Pakatan Rakyat membariskan banyak pemimpin-pemimpin muda. Kenapa pemimpin muda? Sebab kami tidak ada rekod rasuah dan jenayah. Kenapa pemimpin muda? Sebab kami berani. Berani kerana apa? Berani kerana sebab itu. Jadi tuan-tuan lihat slide yang pertama di depan. Barisan Nasional melaung-laungkan slogannya Barisan Nasional Pilihan Orang Muda. Betul atau tidak? Kawan-kawan saya sebut bukan orang Barisan Nasional Pilihan Orang Gila. Jangan marah sebab saya nak sebut fakta. Fakta saudara. Kadang-kadang kita ini sabarlah, kita tak boleh jumpa satu perkataan yang baik untuk menggambarkan situasi sebenar. Gelojak hati rakyat yang membengkak sekian lama, 5 hari bulan ini adalah masa yang paling baik untuk kita terjemahkan. Kita marah kita marah masalah sosial banyak, kita marah harga kereta tinggi, kita marah tol dinaikkan, lampu tinggi, kita marah, ibu-ibu marah beli barang di pasar saban hari harga saban naik. Tapi kalau kita marah saja, kita tetap gitulah. Hari ini kita nak sebut 3-4 hari lagi kita ada peluang paling besar dalam sejarah kita. Kita ada peluang untuk menghentikan salah guna kuasa. Kita ada peluang untuk menghentikan rasuah. Kita ada peluang untuk mengembalikan hak rakyat. Kita ada peluang untuk menaikkan suara rakyat. Peluang itu akan datang di atas kertas undi, tuan-tuan dan puan-puan. Hari itu kita tunjukkan kepada pimpinan yang angkuh ini siapa tuan di tanah bumi Muar ini. Rakyat adalah tuan. Jangan kamu bila diangkat jadi pemimpin lagaknya bukan main sombong. Bawa kereta 3-4 biji sekali jalan. Jangan. Saya jadi orang kampung tak suka keangkuhan ini. What are you trying to show? What are you trying to prove? You nak tunjuk you banyak duit, orang tahu banyak duit. You nak tunjuk you ada kuasa, orang tahu you bawa pelajar universiti turun memenuhkan majlis kamu. Semua orang tahu perkara itu. Tapi saya lega kerana yang hadir di depan saya ini semuanya rakyat. Rakyat yang datang bertambang sendiri. Rakyat yang tahu datang kejap lagi nak keluarkan ke rumah. Betul! Saya boleh pastikan tak ada masalah. Ya? Slide yang tuan-tuan tengok. Barisan Nasional slide di depan yang mengatakan mereka parti orang muda. Jumlah calon mereka yang berusia di bawah 35 tahun hanyalah sebanyak 2.7% sahaja. Jadi apabila parti didominasi oleh golongan yang tak berapa muda, jadi hasrat dan kehendak anak-anak muda yang merupakan antara majoriti pengundi di beberapa kawasan itu tidak tertunai. Kadang-kadang Persatuan Belia, nama Persatuan Belia pengundi umur berapa? 45 tahun. Jadi tuan-tuan, jadi sebab itu kita pilih. Sebab untuk majukan negara kita, kita perlukan kombinasi idea yang cukup baik. Dari pimpinan lama, dari pimpinan baru, dari pimpinan lelaki dan juga wanita. Jadi fakta di depan. Kemudian yang seterusnya, ini saya nak sebut tentang kebangkitan anak muda. Ya, di depan tuan-tuan ada satu kajian. Saya lihat merah semua dalam peta itu. Tandanya apa? Dalam kajian itu ditanya, dalam satu aplikasi handphone dia tanya berapa ramai, berapa peratuskah daripada kalangan anda yang sokong Barisan Nasional dan kalangan anda anak muda yang sokong Pakatan Rakyat. Saudara lihat semua merah. Merah itu tandanya apa? Merah itu menunjukkan anak muda seluruh negara sebulat suara bersatu hati untuk menumbangkan Barisan Nasional dalam pilihan raya. Yang paling penting dalam banyak-banyak negeri itu, dalam banyak-banyak wilayah itu, negeri Johor antara negeri yang belum ditakdir Pakatan Rakyat, yang kebangkitan anak mudanya luar biasa. Saya sebutkan kajian menunjukkan 67% menyokong Pakatan Rakyat, 33 Barisan Nasional. Yang 33 ini kebanyakannya ini kalilah upah. Mungkin kurang lah. Baik tuan-tuan, seterusnya saya lihat, saya nak sebut tentang peranan wanita dalam umur Barisan Nasional. Slide di depan menunjukkan peranan wanita. Saya lihat
Wanita UMNO ni saya kira ibu-ibu saya, kakak-kakak saya banyak wanita. Kawan-kawan DNC dan kita ramai wanita. Mereka bekerja untuk memenangkan Barisan Nasional. Mereka bekerja rumah ke rumah, kena marah pun tak apalah. Bagi bawa beg, ada gula 3-4 kampit, susu 3-4 tin, tak apa buat. Tapi akhirnya peranan wanita dalam Barisan Nasional, wanita dalam UMNO itu tidak dihargai secara sepadan. Saya lihat berapa orang, kita tengok fakta di depan. Ahli Majlis Tertinggi UMNO ada berapa? 56. Wakil wanitanya hanya 5, calonnya hanya 1 orang sahaja. Jangan kata nak pilih calon, pilih menteri wanita pun. Menteri wanita pertama dalam dunia yang ada janggut dan misai dari Malaysia. Bayangkan, takkanlah ketua wanita UMNO ni tak layak. Kurang-kurangnya itulah ada wanita. Takkanlah di cawangan UMNO di sini wanita ni tak layak. Adakah peranan wanita ini hanya sebagai tukang hantar barang rumah? Adakah peranan wanita ibu ni? Ibu kalau tak ada lelaki, tak ada perempuan. Kalau tak ada ibu dan ayah, tak ada saya hari ini. Peranan seorang wanita gagal dihargai dengan baik. Dan tuan-tuan tahu atau tidak, belanja untuk bola sepak dalam Malaysia ini jauh lebih tinggi daripada belanja untuk wanita. Sedang bayangkan, ibu-ibu, kakak-kakak bayangkan. Kalau rasa-rasa berat kepada Barisan Nasional, kita fikir semula. Kita nilai semula apakah yang berlaku. Dari segi undang-undang syariah juga kita lihat banyak wanita-wanita yang apabila berhadapan dengan kes-kes ini di Mahkamah Syariah, khususnya kes ini tertangguh di berapa. Lelaki ini tak ada masalah. Dia belum settle pun dia boleh tambah 1. Dia dah settle pun dia boleh tambah orang yang nak tambah. Ini masalah. Jadi Pakatan Rakyat buat apa? Kita ada agenda wanita nasional. Kita ada agenda ini banyak perkara yang kita lakukan. Antaranya kita nak wujudkan agensi pekerja pembantu rumah tempatan. Kita kalau boleh tak nak pembantu rumah datang dari Filipina, tak nak pembantu rumah datang dari Indonesia. Kalau boleh tak nak pembantu rumah datang dari negara asing. Kalau boleh kita nak orang tempatan jadi pembantu rumah. Jadi Kerajaan Pakatan Rakyat dalam manifesto agenda wanita nasional bagi tahu kita akan wujudkan agensi pekerjaan pembantu rumah tempatan. Itu selesai. Kemudian yang kedua, kerajaan akan beri caruman kepada ibu-ibu. Berapa ringgit kerajaan akan carun? RM50 untuk setiap suri rumah. RM50 sebulan, setahun 600. 650 ringgit. Suami pun kena carun juga. Suami kalau isteri 1 carunlah untuk 1, kalau 3 carunlah untuk 3. Banyak no? Siapa suruh kata orang ni? Jadi wang ini guna untuk apa? Wang ini guna untuk bela wanita tersebut. Andai kata sesuatu perkara berlaku kepada mereka, wang ini boleh digunakan. Dia macam caruman. Dia sebagai caruman untuk DPR itu boleh digunakan. Dan nilainya RM2,000 setelah dicarung. Kalau ada berlaku seterusnya, slide yang seterusnya saya nak sebut pada tahu ada orang Barisan Nasional datang ramai tuan-tuan, 60 orang. 60 orang datang. Dia bagi tahu kepada Dr. Muhammad Hassan, dia bagi tahu, dia kata dulu dia bagi pinjam je, hari ini lepas. Tapi dia bagi tahu dulu pinjam. Kita ni macam orang, kita pinjam. Kita dah pinjam dalam besok. Bila kita sok, jangan pulang balik, kita kekalkan. Jadi malam ini, insyaAllah kita kekalkan Dr. Muhammad. Nak bagi majoriti berapa? RM2,000 boleh? Pun sikit tuan-tuan. Kalau ada dalam ini, saya ingat masya-Allah. Jumlahnya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Dan insyaAllah dalam keadaan peruntukan yang tidak sampai kepada beliau dapat servis kepada rakyat dengan cukup baik. Bayangkan selepas ini kita bentuk kerajaan peringkat persekutuan, kita bentuk kerajaan di peringkat pusat dan negeri, lebih banyak lagi manfaat yang rakyat dapat rasakan. Seterusnya kita tengok ini gambar Zulkifli Nurdin. Ada orang tengok, saya tak nak jumpa orang tengok gairah, orang tengok tak ada. Ini jenis manusia yang memang orang sini tak ada ruang saya sebutkan kali dalam praktik keadilan dan kawan-kawan kita kerana view-nya terlalu ekstrim. Dia bina masyarakat agama lain, kaum lain. Tapi hari ini orang gitu oleh kerana Barisan Nasional tak ada pimpinan yang kredibel, terpaksa ambil
Orang ini pun jadi calon insyaAllah. Nanti itu orang ada nama itu masalah. Ini juga mereka sebutkan segala ini orang Melayu punya tradition lah. Kebimbangan orang Melayu, saya faham. Saya turun ke Sungai Balang, orang Melayu bisa. Orang Melayu kata apa, Cina nak ambil alih. Ramai Cina dekat depan saya, ini nak ambil alih kain negara. Tidak. Sebab apa? Sebab realiti dia, real politics dia di tempat kita adalah bahawa rahsia untuk kita kekal aman, rahsia untuk kita kekal selamat, rahsia untuk kita bersatu padu bangunkan negara kita adalah dengan cara menyatukan semua orang dan kita kena terima keadilan orang Cina dan orang India dalam masyarakat. Ini tidak boleh berubah lagi. Jadi nak membangun kita perlu bersama. Tapi UMNO dia turun ke kampung-kampung, dia kata dia lah hero pembela Melayu sebenar. Mudah aja. Kalau kita bela Melayu sebenar, kalau dalam segi politik demokrasi kita calonkanlah Melayu paling ramai sekali. Tapi tuan-tuan, setelah hari penamaan calon tempoh hari kita lihat jumlah ahli parlimen ataupun calon-calon parlimen Melayu Barisan Nasional cuma cadangkan dan hantar 131 orang wakil parlimen berbangsa Melayu. Pakatan Rakyat hantar berapa? Pakatan Rakyat jahat, tak bela Melayu, nak hilangkan hak istimewa Melayu. Rupa-rupanya yang jahat itu hantar 145 orang untuk rakyat pilih sebagai ahli parlimen. 131 dari Barisan Nasional calon yang Melayu, 145 Pakatan Rakyat calon yang Melayu. Jadi saudara nak percaya atau tidak? Kalau disebutkan UMNO Barisan Nasional Cina nak ambil alih negara ni, tak boleh percaya. Sebab apa? Sebab itu modal mereka senjata politik paling akhir untuk kekalkan kuasa. Johor ini dikatakan sebagai tiang seri UMNO, betul tak? Tiang seri pun kalau tak jaga, hanya makan di bawah, tumbang tiang seri itu kekal. Boleh tumbang. Mereka selesa kononnya ini tanah tumpah darah UMNO. Mereka tak tahu tumpah di mana darah itu, tumpah di mana pun lah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kezaliman itu akan jatuh, kezaliman itu akan tumbang juga akhirnya, betul atau tidak? Betul. Jadi ibu ayah yang saya hormati sekalian, kita melihat ini result Islam. Kita tunggu seterusnya. Apabila mereka bagi tahu bahawa kita tak pandai memerintah, kita punya manifesto semua dia condemn bisa tak memerintah dia. Kita sebelum ini 2008 kita tak ada ruang, tak ada contoh yang kita nak tunjukkan bahawa kita boleh percayai, kita adalah parti yang amanah, kita boleh perintah negara ini, kita tak ada ruang. Tapi selepas daripada 2008, kerana rakyat Selangor dan beberapa negeri rasa fed up, kita kata cukup-cukuplah, enough is enough. Barisan Nasional yang time is up. Mereka buat keputusan 2008, pilih apa sahaja asalkan bukan kancing A, B, C, D. Apa sahaja asalkan bukan UMNO, ABU. Mereka buat itu dan akhirnya tuan-tuan eksperimen pada waktu itu orang Melayu di Selangor di Ampang majoriti 13,000 Barisan Nasional dan 2008 kembali 3,000 majoriti kepada Pakatan Rakyat. Habis kalau di Ampang 13,000 beriping boleh tukar, takkan 4,600 kita tak boleh kasi terbalik sama dia. InsyaAllah, ini kalilah. Saya beritahu dia main isu perkauman, dia takutkan orang lain kantor kerana itu nyawa mereka yang terakhir. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak attack kita dari isu ekonomi, pengurusan keuangan negeri-negeri Pakatan Rakyat. Saban tahun mendapat pujian melangit daripada Auditor General Report. Dalam laporan itu, kita dibuktikan sebagai antara negeri-negeri yang amanah pemimpinnya, di antara negeri-negeri yang meningkat hasil mahsulnya, di antara negeri-negeri yang paling bersih pengurusan dari segala aspeknya. Dan jadi tuan-tuan lihat 50 tahun lebih di skrin Barisan Nasional cuma dapat simpan dalam kantong kerajaan negeri Selangor 400 juta ringgit. Berapa lama dia perintah? 50 tahun di Selangor. Kita ambil alih dalam masa 5 tahun, kita dapat perintah di bawah kepimpinan Tan Sri Khalid dan kawan-kawan lain di Selangor. Simpanan kita 2.5 bilion ringgit. Tak cukup lah. Tak cukup 2.5 bilion berkali ganda hanya dalam masa 4 tahun. Macam mana boleh simpan banyak-banyak? Sebab pemimpin-pemimpin kita tidak rasuah. Sebab
ada hasil pasir kita tak bagi kepada kawan-kawan. Sahaja. Ada kontrak-kontrak kita tak bagi kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Kekayaan negeri tidak berlegal di sekitar kelompok yang sama, tetapi kekayaan negeri itu dipulangkan kembali kepada rakyat. Misi dan motor Risano Salam adalah merakyatkan ekonomi. Wang yang banyak kita ambil, kita serah balik kepada rakyat. Berapa banyak kita dah belanja? Hampir 1 bilion ringgit. Dalam keadaan belanja 1 bilion bagi balik kepada rakyat dengan air percuma 20 liter padu, dengan skim warga emas RM2,500, dengan tabung emas RM100 setiap keluarga sampai umur 18, anak itu akan dapat RM1,000, dengan bantuan anak masuk universiti, dengan bantuan tadika percuma RM50. Semua itu kita dah belanja dah. Masih ada lagi hampir 1 bilion dalam simpanan kerajaan Islam. Sebab apa? Kerana apa? Kerana pemimpin yang amanah, pemimpin yang tidak meletakkan kepentingan diri sendiri ketika mentadbir. Itu sebab kita kena pilih. Itu sebab kita kena buat pilihan yang tepat di hari ini. Kalau kawan-kawan Cina kita, Tiongkok kita dapat keputusan, bila kita sebut buka pelajaran. Jadi mereka dapat keputusan. Lagu. Hari ini maklumat kita dapat setakat hari ini insyaAllah. Daripada 222 kursi parlimen, kita sudah menang 112 kursi hari ini. Tapi perkara boleh berubah atau tidak, tuan-tuan? Perkara boleh berubah. Ya? Perkara boleh berubah banyak kali. Kita masih ada beberapa hari akhir untuk kita teruskan kempen. Jadi kalau kawan-kawan dah bersedia, faham-faham aja lah. Nak ubah kena berkorban. Nak berkorban, kalau tak nak berkorban darah dan air mata, kita berkorban wang ringgit sikit. Jadi kawan-kawan kita yang sudi menerima, jaket kita sudah bersedia. Kalau saya tak silap, boleh kita teruskan beri derma sambil saya teruskan ucapan saya. Jadi betapa betulnya, betapa benarnya kenyataan kita ini selalu. Hari ini kita dah buat kenyataan, Ramizi Ramli dah buat kenyataan bahawa kita ada bukti 7 bilion ringgit telah dibawa keluar daripada negara ini melalui satu MDB, 1MDB. Siapa kepala 1MDB ni? Haji tu. Dah bawa keluar, ada bukti? Ada. Dah buat sidang miliar dah. Dah bagi bukti tak? Ada mereka jawab dalam surat khabar? Tak jawab. Mereka tak jawab. Buat apa nak bagi tahu kalau duit itu kita bawa keluar? Tapi wang ini disimpan di dalam akaun rasa, akaun luar pesisir, offshore. Berapa banyak? 7 bilion ringgit. Dah buat keluar belum? Sudah. Jadi saya bayangkan betapa cemas mereka pada waktu ini menghadapi kebangkitan rakyat. Saudara jangan risau kalau pergi program-program barisan nasional atau kita lalu setelah program mereka kemang mereka semua. Jangan susah hati. Itu orang-orang kadang-kadang tak boleh tipu. Itu anak-anak daripada universiti mana dihangkut di bawah kemari. Dia tak ada bukti tentang kita bukan cakap kosong. Jadi jangan susah. Tapi yang menggusarkan kita, saya sebut semalam berlaku, ada percubaan untuk menipu dalam penjara. Soal dakwah kekal itu. Sedang ingat kita bahawa seorang isteri kepada anggota polis, anggota tentera dipulai dah buat laporan polis. Dia dah buat laporan, dia pergi mengundi, jarinya dicelup dengan lawat, dicat dengan lawat, balik rumah buat kerja rumah. Kali ini sedang boleh baca dalam portal Malaysia ini ya. Ada gambar dalam polis. Tiba-tiba dakwah itu boleh hilang. Dakwah boleh hilang, dakwah kekal. Kita habiskan bilion ringgit untuk baiki SPR, untuk baiki proses pilihan raya kita. Tapi kita ditipu. Saudara nak ditipu lagi atau tidak? Dia kata mula-mula kita akan siasat. Okey, siasat. Pagi tadi keluar kenyataan, betul. Memang ada setengah-setengah tempat. Setengah-setengah tempat, saya tak sebut semua tempat. Setengah-setengah tempat dakwahnya hilang. Apa alasan dia? Botol itu tidak digoncang dengan baik. Sebab itu takkan goncang botol pun aku nak ajar. Fikirlah sendiri. Bang, saya nak beritahu, ini soal, ini jawapan yang paling bodoh. Jawapan yang dianggap diberi jawapan ini kepada budak-budak sekolah rendah. Sekolah tadika. Takkan dianggap kita ini rakyat ini bodoh. Dan mereka menilai kita begitu supaya mereka boleh menipu. Tapi amaran, malam ini kita bagi amaran. Kamu jangan cuba untuk tipu pilihan raya. Kalau kamu tipu pilihan raya, rakyat bangkit, hukuman kamu keluar. Kita tak boleh tunggu kita
pilihan raya sudahlah kita disekat. Media kita tidak dapat ruang. Televisyen tak dapat. Nak bagi manifesto tentang 10 minit kan? Anak aku tengok kartun Doraemon tengah jam. Ini manifesto ni. Manifesto ni nak cerita pasal masa depan. Nak cerita apa tawaran kita kepada rakyat. Kita nak bagi apa? Kita dapat 10 minit. Itu pun direkod. Ajak debat lagi lah. Tak nak. Pemimpin dia ni memang tak berani debat. Sebab orang dia engage. Dia ada something in the closet. Jangan sampai kita pecah closet tu. Masalah. Jadi sekarang manifesto dia kita tak apa. Sebab di banyak tempat manifesto dia sama. Dia tak mengaku di diri kita. Saudara beli, saudara buat satu benda baru. Kita buat bulan 1, dia buat bulan 7. Ada 6 bulan beza. Tiba-tiba yang bulan 1 tiru yang bulan 7. Macam mana? Jadi kita pun tahulah. Kita pun tahu apa yang berlaku. Tapi sekali lagi apabila kita diberi pilihan untuk mempertimbangkan antara dua, ya, YB Azminali sudah berjalan dan sudah bergerak dari apa nama ni? Dari Batu Pahat tadi, ya. Di pasar pusing seluruh negeri. Saudara boleh tunggu atau tidak? Boleh. Setengah boleh tunggu. Boleh. Setengah boleh tunggu. Boleh. Boleh tunggu. Boleh. Satu jam boleh tunggu. Ini paling penting saya. Apabila kita bagi tahu manifesto kita untuk menggunakan negerinya, kita bagi tahu kita hapuskan, kita bagi tahu semua benda, masih ada orang-orang Melayu yang bagi tahu bahawa kita ni tak pandai nak menguruskan kewangan negara. Takkan kita tak pandai saudara lihat di depan saudara ada bukti kukuh. Bukti bahawa sepanjang pemerintahan, sepanjang memegang jawatan Menteri Kewangan, Datuk Seri Zahid adalah satu-satunya the one and only Menteri Kewangan yang tidak membuat hutang kepada negara. Dia dapat sumber daripada mana? Markah Daily ke? Keadilan Daily ke? Bukan. Sumber Kementerian Kewangan sekarang. Cakaplah macam mana pun, rekod jelas menunjukkan Menteri Kewangan yang tak pernah buat hutang, Menteri Kewangan yang buat belanjawan berimbang adalah Datuk Seri Zahid. Jadi sebelum kita cakap kita buat apa-apa, kita tahu apa yang kita katakan. Kita dah kira, kita ada cash flow semua benda. Kalau ada pemimpin UMNO yang bagi tahu, tak payah nanti dirang ni, jom debat dengan aku. Kita akan bagi tahu satu persatu macam mana cara kira duit, macam mana nak jimatkan duit, macam mana nak ambil wang daripada kerajaan dan kita pulangkan balik kepada rakyat, bukan pulangkan kepada tu. Kita lihat rekod menunjukkan, ya? Hari ini dia bagi BRIM, hari ini dia bagi macam-macam insentif dia bagi dalam keadaan negara kita bergelut dengan kemelut hutang yang paling besar. 500 bilion. Kita hampir muflis, we are almost bankrupt. Jadi peluang untuk selamatkan negara ini daripada muflis, peluang itu terletak di tangan semua yang hadir pada hari ini. Saya nak tanya, are you ready for Barisan Nasional again? Ready for Barisan Nasional? Ready for Pakatan Rakyat? Yes, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang dapat kita persembahkan. Kita dapat persembahkan tawaran-tawaran kepada rakyat untuk tuan-tuan dan puan-puan buat pilihan supaya nanti kita tidak menyesal. Kalau kali ini kita tak berubah, kalau kali ini kita takut nak berubah, maka jangan menyesal selepas daripada ini kita dan anak-anak kita terus dibelenggu dengan kemelut hutang. Tuan-tuan tak boleh menyesal. Sebab ini peluang terbaik, saya dah persembahkan yang terbaik untuk tuan-tuan. Saya, Dr. Muhammad Taslim, kami menawarkan diri kami untuk berkhidmat kepada rakyat. Saya dan Dr. Muhammad Taslim, kalau dia tak menang pun dia masih seorang doktor. Pendapatannya cukup baik untuk menanggung diri dia dan keluarga. Tapi kita, orang-orang kampung macam kita semua, kita tahu susah itu bagaimana, apa akan jadi. Anak-anak kita, kita bayangkan, salah satu manifesto Pakatan Rakyat ialah untuk hapuskan PTPTN. Satu keluarga saya ada 3 orang anak yang belajar ambil diploma, katakanlah 30,000, 90,000 ringgit. Keluarga kita mempunyai hutang rasmi atau tak rasmi RM90,000 kerana 3 orang anak kita melanjutkan pelajaran kena pinjam PTPTN. Tuan-tuan ada peluang lagi 4 hari untuk buat keputusan sama ada mahu kekalkan hutang itu dalam keluarga kita atau kita mahu hapuskan terus hutang PTPTN itu. Nak hapuskan hutang, tangkap Pakatan Rakyat. Nak kekalkan hutang untuk anak-anak tuan-tuan, sokong dan teruskanlah beri sokongan kepada Barisan Nasional.
pilihan 明 kita 年之前呢，你们要怎样 kami dengan cara kami begini lah. 明年 拍 之 个 前， 照，拍一点点。 那你有哎， adik-adik kita 那个时 bagaimana? 候啊，你很多钱， Kalau kita 有 tadi 可 ada 能写 disebutkan, hari ini ada disebutkan tol. 希望啊，希望而已。 Jadi apa lagi? 那个是 Apa lagi yang 你 kita 他 tunggu 开放 masa yang 了， paling baik ini? Beberapa hari saja. Ha? Ubah! Jadi tugas kita yang materi ini saya kira kalau boleh adalah dalam 10 orang. Cuba kita dah fikir. Cuba kita bagi tahu setiap seorang bagi 5 orang cukup. 5 orang yang jenis tak nak dengan ceramah politik, 5 orang yang jenis tak kisah, 5 orang yang jenis tak peduli. Kita cuma bagi tahu dia apa yang saya sebut pasal kita punya tujuan matlamat untuk menghapuskan PKN. Kalau itu jadi, maksudnya mesej kita hari ini sampai kepada 5,000 orang. Kita kalikan 4 hari 20,000 orang dapat mesej yang sama. InsyaAllah 5 hari bulan kita pergi mengundi, pukul 7 petang kita dapat tahu Pakatan Rakyat tawan Parlimen Muar. Pakatan Rakyat kita sekarang menjadi kerajaan persekutuan di Malaysia di Putrajaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucap terima kasih dan saya lagi betul menunggu. YB Azmin hari ada amanah yang saya disampaikan. Jadi kita kena tunggu ni amanah akhir. Kita nak tunggu. Saya tunggu Dr. Suhail Ibrahim juga. Anda minta nak turun. Boleh tak kalau dia turun? Boleh! Saya minta turun ni kan. Minta dekat dataran Tanjung Mas tu. Dia berikan mahal dia datang. Tu pakai tol saya. Dia datang. Dia boleh buat. Takkan Pakatan Rakyat tak boleh buat. Betul atau tidak? Betul! Betul. Memang. Memang tak betul. Sebab apa? Sekarang ni dalam negara kita seolah-olah ada 2 set undang-undang yang berbeza. Jangan percaya. Untuk rakyat yang biasa undang-undangnya lain. Untuk kerajaan yang memerintah undang-undangnya lain. Jadi itu adalah antara perkara yang kita nak hapuskan. Itu adalah antara perkara yang kita tak mahu terjadi. Saya nak sebut satu perkara, manifesto kerajaan negeri soal tanah. Saya tahu atau tidak, bagaimana kita nak mengekalkan pemimpin yang terus amanah dalam kerajaan. Manifesto Pakatan Rakyat sebut mana-mana pemimpin politik yang masih memegang jawatan wakil rakyat tidak digunakan sama sekali untuk memohon tanah kerajaan. Sampai pada tahap itu kita cuba menjaga integriti pimpinan. Sebab kita punya intention mesti clear, menjadi pemimpin untuk bela nasib rakyat, untuk servis rakyat. Itu saja. Cita-cita saya cuma satu. Yang pertama saya nak lihat Maharani, Bandar, Muar ini dikembangkan. Kita nak lihat anak-anak muda kembali menetap dalam kawasan ini, bekerja dengan gaji yang baik. Itu matlamat saya. Kita nak lihat kesesakan di dalam Bandar Muar ini kita dapat kembangkan. Kita boleh bina satu lagi bandar strategik yang baru. Kita boleh kembangkan potensi Bandar Maharani Muar ini yang memegang ekspor perabot nombor 1 dalam Malaysia, paling banyak nilai 40 bilion ringgit setahun. Kita nak negeri ini, Maharani ini menjadi bandar industri. Kita nak destinasi-destinasi kita yang cukup cantik, cukup baik, ekoturism, pelancongan, eco. Kita ada pesisir sungai cukup baik, tuan-tuan. Kita ada pengusaha-pengusaha IKS yang cukup banyak. Makanan di Muar pada saya Pulau Pinang nombor 2. Sebelum pernah mancangan, saya turun 4 kilo tuan. Punya takut, tak pernah macam lepas. Orang lain beli 2 set orang, aku seorang beli 7 set orang. Punya takut, turun 4 kilo. Naik seminggu, naik 7 kilo lah. Tuan-tuan, orang semua pun tahu. Sarap kita makan apa? Sate. Tengah minum makan tengah ni makan mie Bandung. Kalau petang kena nasi beringin, tak apa nasi apa lagi? Nasi berani. Kat pesta. Lagi apa? Asam pedas tengah hari payah dia. Beli ada lebih sikit, petang sikit lagi goreng pisang. Goreng pisang pula. Goreng dia cari cicak. Dia malu ni pakai buah ni. Ikan bakar jokol saya dah bulan 2 kali. Ikan bakar jauh. Jadi, kita bayangkan kita ada banyak. Pengusaha kecil ada apa? Pengusaha kecil ada risiko. Kita ada macam-macam. Kenapa kita tak jadikan Muar ini satu hub yang baik? Hub pelancongan kita boleh buat, hub industri kita boleh buat, hub apa lagi kita boleh buat, IKS kita boleh bina usahawan-usahawan yang ramai. Kalau pimpinan kita ada visi dan misi begini, alangkah baiknya kita dapat lihat perkembangan cukup baik dan besar berlaku dalam kawasan Bandar. Ini buat Marina sampai sekarang tak pakai. Aku ingat jadi pejabat perkasa kat atas.
bawah ada kedai makan. That's a waste of money. That's a waste of taxpayers money. Setuju atau tidak? Tuan Presiden, buatlah kelabur kecil. Tuan tahu atau tidak, saya rasa sikit ekonomi dalam daerah Muar ini. Setiap bulan ini baru satu jenis usaha, baru usaha berapa ribu kontena. Lebih kurang 5,000 hingga 8,000 buah kontena. Jadi kontena-kontena ini kalau kita siapkan satu pelabuhan kecil untuk tarik kontena ini pergi ke pelabuhan Tanjung Lepas, pergi ke Singapura dan sebagainya, bayangkan betapa banyak peluang pekerjaan kita dapat create, kita dapat cipta untuk anak-anak buah. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sedikit visi saya. Nak cakap lebih-lebih, kita bukan di Perdana Menteri. Nak cakap lebih-lebih, kita tak ada jawatan apa. Orang panggil kita bukan di mana. You panggillah saya apa sekalipun. You maki, hina saya tak apa. You nak jatuhkan maruah saya tak ada masalah. Saya tahu yang bersama saya adalah rakyat yang melakukan perubahan. Ya, betul. Kita akan bersama-sama dengan Seminari. Dia sudah hampir sampai. Jadi saya serahkan kembali mikrofon ini kepada Pak Yahya. Tadi Pak Yahya di mana? Ijuang. Dari saya lah. Mesej ini kalau saya tak sampaikan, saya sedang lagi. Saya mohon betul-betul, saya rayu betul-betul supaya perubahan ini benar-benar kita tak ada cara lain, kita tak ada peluang lain. Inilah saya rayu ibu ayah. Waktu penambahan calon, saya dipenuh oleh 3-4 orang lelaki lah. Dua, menangis di bahu saya tak kenal bahu saya. Ya, sebab apa? Sebab pengisan itu, air mata yang basah itu adalah air mata harapan rakyat. Kita tak kenal, tapi kita lah salah satu ataupun satu-satunya orang yang boleh bawa pada waktu ini harapan rakyat. Itu saja. Jadi saya insafi keadaan ini. InsyaAllah kalau kita diberi peluang, saudara akan dapat lihat perubahan baik. Perubahan yang cukup baik dari segi pentadbiran kerajaan di tingkat pusat ataupun negeri. Kita akan bersama-sama membangunkan Malaysia yang baru, Malaysia yang buta daripada politik perkauman jahat, Malaysia yang tak nampak lagi. Apabila kita masuk ke politik, sibuk nasilah bawa kain orang, kita tak akan nampak lagi. InsyaAllah ini misi anak-anak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setuju atau tidak, kali ini adalah kali terakhir. Hari ini adalah malam-malam terakhir Barisan Nasional berkuasa di negara ini. Setuju atau tidak? Kalau setuju, saudara jalankan kerja sebagai benda yang kita sebutkan tadi. InsyaAllah selepas ini saudara boleh tonton beberapa klip yang kita dah simpan, kita sendiri untuk tayangan sebentar menunggu sikit dari kita, insyaAllah. Ini macam raya kita, tuan-tuan. Kita raya setahun sekali, tapi ini 5 tahun sekali. Ini pilihan raya. Jadi kalau benda raya ini belum besar, benda raya kita boleh tunggu lama sikit, insyaAllah. Ini dalam sejarah saya kena rekod. Malam ini, tarikh ini, pukul ini aku duduk di Taman Mawar ini, aku cakap, aku dengar orang cakap. Dan insyaAllah malam ini sebab aku hadir, aku tahu, aku sampaikan maklumat. InsyaAllah maklumat itu adalah menjadi salah satu usaha kita ke arah perubahan Malaysia yang lebih baik. Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi. Facebook saya, Facebook. Facebook saya Hizwan Ahmad, HIZWAN space Ahmad. Dr. Muhammad Taslim, Muhammad space Taslim. Muhammad bin Taslim nanti. Coba carilah. Boleh jumpa, boleh berinteraksi dengan kami. Kita layan komen-komen dan kita layan kritikan. Kalau menghina, mati hamun, itu kita tak layan dia. Minta maaf lah, memang bukan. Kalau standard tu serah kepada unit media baru Allah bersama saya. Bukan kena bayar. Dan demirakyat.com, itu adalah salah satu. Sebenarnya saya dapat sampaikan banyak poin pada malam ini. Ya, ini program kita hari ini yang ke-12. Dari pagi saya di mata sampai sekarang dapat tidur 1 jam 2 jam saja. Tapi tak apalah, rugi kalau kita tidur dalam masa kurang macam ni. Ya, rugi, memang rugi kita tidur. Tapi kita terpaksa 1-2 jam dapat rehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati perjumpaan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kebenaran itu ditunjukkan. Mudah-mudahan kemenangan berpihak kepada rakyat, insyaAllah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian. Ini kalian. Ini kalian.